Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. صدق الله العظيم. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, oleh itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran ini, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya yang khas, yakni syurga, dan limpah kurnianya yang tidak terkira. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, dan Allah akan menunjukkan mereka jalan yang lurus, yakni jalan agama Islam yang membantu kepadanya. Ayat sebelum ini menyatakan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada manusia burhan, yakni nabi yang merupakan hujah yang besar bahawa Islam adalah agama yang lurus dan diridai Allah. Dan yang kedua, diturunkan kepada manusia semua Al-Quran yang merupakan nuran mubinah. Meskipun Quran itu merupakan nur, meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan burhan yakni hujah yang besar, namun manusia untuk sampai kepada jalan ini, jalan yang merupakan jalan mustaqim, siratal mustaqim, mereka akan berhadapan dengan beberapa persimpangan jalan, persimpangan demi persimpangan. Sebelum daripada manusia berjaya memilih jalan yang lurus di persimpangan ini, mereka berhadapan dengan berbagai-bagai ujian demi ujian. Ujian ini memberi pilihan kepada manusia bahawa jalan yang lurus ini tidak menarik sebenarnya, tukar-tukar kempen. Tetapi sebaliknya jalan yang satu lagi ini ramai pula tukar-tukar kempennya terdiri daripada syaitan dan manusia yang berupa syaitan. Jadi oleh kerana itu pemilihan yang betul memerlukan kepada hidayat, tunjuk hati. Hati terlebih dahulu akan memberi hidayat kepada kita. Sama ada jalan itu jalan dari sudut iman, dari sudut akidah, dari sudut akhlak, dari sudut syariat, persimpangan begitu banyak. Tetapi Islam tetap ada, jalan pilihan Islam tetap ada di mana-mana pun persimpangannya. Sama ada persimpangan yang berupa akidah, berupa akhlak, berupa syariat, berupa hukum dan semuanya ini, tetap ada jalan Islam yang boleh kita pilih dan kita tentukan berdasarkan kepada hidayat. Tetapi semuanya itu selain daripada Islam ni menarik sebenarnya pada pandangan dunia. Barang siapa fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka berpegang teguh kepadanya, berpegang teguh kepada jalan Allah, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah dan berpegang teguh kepada jalan Allah akan diberikan fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin. Mereka akan dimasukkan ke dalam rahmat daripada Allah dan anugerah dan limpah kurnia daripadanya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang memilih jalan ini. Tetapi untuk memilih jalan ini kita perlu kepada doa. Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah kurniakan kepadaku hidayat. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini, berikan hidayat kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah hidayat mereka. Hidayat ini satu pedoman, petunjuk hati yang ingin memilih jalan yang betul, jalan yang betul. Bukannya jalan yang menarik. Jalan di dunia ini sebenarnya jalan syaitan menarik, dihiasi dengan berbagai-bagai. Jalan yang salah menarik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala buka peluang. Mengapa? Sunnah di dalam dunia ini sebenarnya tidak ada sunnah tidak pakai sunnah paksa, tidak. Kaedah yang ada dalam dunia tidak ada kaedah paksa. Apabila berada di persimpangan, datang satu paksaan, pegang tangan, berkah kita pergi jalan ni.
Tidak ada begitu. Diberi siapa saja ingin melalui jalan mana, sila. Mereka yang tidak ada hidayat padanya, sukar sebenarnya untuk memilih jalan Islam, jalan Al-Quran, jalan Nabi Muhammad. Sukar untuk memilih jalan ini. Sebab mereka tidak ada pedoman hati. Bagi mereka yang ada pedoman hati, mungkin tidak ada petunjuk pun, dia akan memilih, oh ini jalan ini sebenarnya jalan yang terbaik. Sebab pedoman hatinya sudah menunjuk, sudah menyatakan bahawa petanda jalan yang lurus ni. Bagi mereka yang ada hidayat. Yang tak ada hidayat, dia pakai pergi dengan begitu saja, sudah tentu dia akan memilih jalan yang salah dan tak akan sampai kepada matlamatnya. Matlamatnya katanya di sini, orang yang beriman kepada Allah. Iman kepada Allah di sini kita sebutnya dahulu. Apabila disebut iman saja, termasuklah dalamnya amal saleh dan sebagainya. Ataupun apabila disebut iman saja, ini bukan iman yang menentukan syurga neraka, tidak. Iman apabila disebut saja, iman saja tanpa amal saleh, mesti dimasukkan ke dalamnya amal saleh dengan sendirinya. Tapi di sini iman di sini bermakna iman kepada Allah, yakni iman kepada Allah termasuklah iman kepada hari akhirat, iman kepada malaikat, iman kepada seluruh rukun iman itu. Adapun orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, dan mereka berpegang teguh kepadanya. I'tisam maknanya pegang, bukan pegang main-main. Pegang teguh. Apabila seorang itu memilih pilih jalan iman, jalan Islam, perlu ada satu keyakinan dia berpegang teguh, tidak akan berpatah balik lagi. Itu namanya i'tisam. Jangan pergi separuh jalan, ini tak berapa betul, kita keluar jalan lain, masuk jalan lain pula. Ini tidak ada i'tisam namanya. I'tisam dalam Quran biasanya disebut dua bentuk. Satu i'tisam bihablillah, wa'tasimu bihablillah. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Ini seruan kepada perpaduan. Seruan kepada bersatu padu. Pegang. Untuk bersatu padu, tali Allah mesti pegang. Boleh jadi tali Allah itu banyak tali. Tapi semuanya tali Allah yang menuju pada satu matlamat. Satu saja. Ya, wa'tasimu bihablillah. Ataupun tali itu tali satu saja, yakni tali siratal mustaqim. Satu lagi, wa'tasimu billah. Berpegang teguhlah kamu dengan Allah. Berpegang teguhlah kamu dengan Allah ini maknanya berpegang dengan syariatnya, berpegang dengan akidahnya, berpegang dengan akhlak Allah, akhlak Islam. Itu maknanya wa'tasimu bihi, berpegang teguh dengan Allah. I'tisam ini seorang yang berpegang kepada satu prinsip, berpegang kepada satu tali, berpegang kepada satu pedoman yang dia pegang pada waktu yang dia diuji. Pada waktu diuji, dia pada ketika ini saat-saat yang betul-betul kritikal, dia akan memilih satu saja yang akan menentukan sama ada dia selamat ataupun tidak selamat. Itu namanya i'tisam. Pegang ni ada ampaka pegang, tapi pegang ni dia pegang lepas, dia pegang ni tak kuat. Pegang Islam ini Nabi suruh addu 'alaiha bin nawajid, kacitlah dengan geraham. Bila kita pegang dengan gigi, jangan pegang dengan gigi biasa, tidak dengan geraham, supaya tidak terlepas lagi. Itu maknanya addu. I'tisam di sini pula kita pegang ini kita tidak akan terlucut lagi. Orang Timur katanya menoneh. Menoneh ni maknanya bila dia pegang, dia angkat setengah pada badan dia. Dia tidak akan lepas. Kalau pergi dengan badan dia. Itu maknanya lepas tidak sama sekali. Itu namanya i'tisam. Wa'tasimu. Untuk pegang ni tak ada bahasa lain, ada lagi kali, tapi saya tidak bahasa saya panggil menoneh. Pegang betul-betul, tak putus, tak terlepas ni. Itu maknanya wa'tasimu. Peganglah kamu dengannya, dengan Allah, dengan tali Allah dia pegang begitu. Bila pegang terlepas, kita tidak akan dapatnya lagi. Kita memang diuji. Dalam bidang akidah barangkali kita diuji, dalam akhlak kita diuji, dalam bidang hukum kita diuji, semuanya kita diuji. Jika kita pegang dengan sebelah tangan, kita akan terlepas. Kita masuk sebelah kaki, kita ketinggalan. Oleh kerana itu apabila kita pegang sungguh-sungguh, biar inilah dia jalan yang terakhir, sudah tentu kita akan selamat. Pada saat-saat kritikal, kita diuji begini. Saat-saat kita sama ada kita nak pegang mahu dua-dua. Dunia mahu, akhirat mahu. Pilih akhirat, dunia tidak akan rugi. Tetapi kita pilih dua-dua, kadang-kadang dua-dua kita tak dapat. Oleh kerana pilih satu saja. Ada keadaannya kita begitu.
Jadi ayat ini menyatakan iman kepada Allah tak cukup, tapi wa'tasimu bihi, pegang betul-betul kepadanya. Inilah dia. Apabila kita katanya Nabi Muhammad Nabi, tetap Nabi walau bagaimana sekalipun. Tetap Nabi. Kita tolak segala agama yang bertentangan dengan Islam, agama syirik dan agama-agama yang telah diselewengkan itu. Kita pegang ini, inilah dia, pegang hidup dan mati kita dengan pegangan ini. Itu maknanya wa'tasimu. Manusia yang beriman kepada Allah, beriman, berpegang teguh kepada ajaran Islam ni, kadang-kadang orang salah bila dia masuk dalam Islam ni. Dia mahu jalan yang luar biasa. Bila masuk dalam Islam ni, dia cari kaedah mana ayat dia boleh berjalan atas air. Ini dia. Ini pula caranya. Macam mana pula bila masuk dalam Islam ni, dia boleh pindah rumah ni, pergi tempat lain, dia tanggung seorang saja. Ini yang dia cari dia dalam Islam. Dia cari benda yang pelik-pelik macam ni. Pelik. Nak mahu berjalan atas air. Mana dia ayat yang dia nak baca, bila dia baca dia boleh terbang. Boleh terbang. Ini dia, orang masuk dia dalam, ramai yang cari macam tu. Cari bomo, tak mahu guru biasa ni kulit ni. Kulit, mahu cari ilmu yang luar biasa. Orang kata, baca ayat 1000 dinar boleh berjalan atas air. Hak tu dia anaknya. Hak semayang sunnah, hak semayang qiyamul lail, apa dia tak ada ni. Ayat 1000 dinar jangan tinggal. Maulah rezeki murah. Guru katanya, bacalah surah Waqi'ah. Surah Waqi'ah tak pernah tinggal. Semayang sunat jarang-jarang. Surah Waqi'ah, pasal apa? Pasal rezeki murah. Ini salah sebenarnya. Dunia ini kita mesti ingat bahawa yang dipakai di sini Allah Subhanahu Wa Taala pakai dan manusia pakai berdasarkan kepada sunnatullah, peraturan ini mestinya diikuti. Bacalah ayat apa sekalipun, api mesti panas. Penyakit mesti berobat. Ini sunnahnya. Sunnah. Bila jatuh, dia jatuh ke atas bumi, jatuh ke bawah. Pasal apa? Sunnah dia macam tu. Kita tak boleh. Tak boleh kita nak terbang. Sebab apa? Sebab kita bertentangan dengan sunnah alam ini. Jadi oleh kerana itu, barang siapa yang masuk dalam Islam ini, masuk Islam, jangan lupakan sunnah. Seorang mahu bila masuk dalam Islam ni, kalau bolehnya dia berkelahi dengan satu orang, mintalah musuh dia tu mati serta-merta. Itu dia nak macam tu. Mati tengah-tengah depan orang ramai semua orang. Hebat dia orang ni. Hebat. Pasal apa? Bila berkelahi dengan dia, jadilah apa-apa pun. Mahu macam tu. Boleh ke ini ke Islam? Ini bukan Islam. Ini bukan Islam ni. Oleh kerana itu mesti kita fahami ayat menyatakan wa'tasamu bi, apakah balasan bagi orang ni? Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Allah akan beri masukkan mereka ke dalam rahmat daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyatakan barang siapa berpegang dengan agama Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, musuh-musuhnya mesti tewas. Tak boleh berkelahi dengan dia sebab dia pakai ilmu mana? Ilmu agama. Agama tidak mengajar begitu. Hatta Nabi-Nabi pun bila masuk dalam perang patah gigi patah. Hatta Nabi SAW tengah semayang di jiwaril Kaabah, di sebelah Kaabah, pun dah dicampak ke atas belakangnya kulit unta yang penuh dengan najis. Kalaulah Islam ini dia boleh melawan, bertentangan dengan sunnah Allah, boleh begitu boleh dapati dalam Islam, nescaya orang kafir bila dia pegang unta, kulit unta, tangan dia pun putus. Sebab apa? Sebab dia nak bawa pergi letak najis ni atas belakang Nabi yang sedang semaya. Tidak, najis itu dicampak dan berjaya mereka campak. Sehingga Nabi SAW dan putrinya Fatimah menangis. Kenapa? Begitu sekali sampai hatinya kaum Quraisy campak najis ketika Nabi sedang bersemayang. Nabi SAW berdoa, Ya Allah, tunjuklah hidayat kepada mereka kerana mereka tidak mengetahui kerana Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Janji Allah kepada mereka yang beriman dan yang berpegang teguh dengan ajaran ini, mereka akan dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Untuk masukkan ke dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini juga mesti ada sunan dia juga. Dia tidak, bila dia masukkan, dibawa dia ni kepada satu tempat yang lain, dipelihara sentiasa. Bila dia duduk dalam Islam tak pernah luka pun, tak pernah sakit kepala pun, tak pernah. Tidak. Kadang-kadang orang ni lebih hebat diuji. Dia berada dalam Islam, ujiannya lebih hebat. Sakit lebih banyak daripada orang lain. Miskin pun apa kenana lebih daripada orang lain. Umpamanya, boleh jadi begitu.
Mengapa salah ke Islam ni? Bila dia duduk dalam Islam namun Islam tidak pernah memberikan kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memberikan kepadanya sebagaimana yang dia hajati. Pertolongan di dalam Islam tidak seperti yang kita mahu. Tuhan beri seperti mana yang Allah mahu. Yang Allah mahu masukkan dia ke dalam rahmat daripadanya. Tidak dinyatakan rahmat itu di dunia atau di akhirat. Tak dinyatakan. Boleh jadi di dalam dunia ini dilepaskan. Pergi ke mana? Pergi menghadapi berbagai-bagai ujian. Akan diselamatnya di akhirat. Jadi begitu. Tetapi sampai ke sini mestilah iktisam. Mesti pegang teguh dan takkan lepas. Takkan lepas sama sekali. Ini dia ajaran Islam. Islam begini. Jangan silap dalam memahami perkara ini. Kitab-kitab kita di dalam kitab-kitab agama banyak sebenarnya kitab-kitab lama yang telah diselewengkan pemahaman. Diselewengkan dengan Israiliyat, diselewengkan dengan bid'ah, diselewengkan dengan ajaran yang tidak bersumberkan Islam. Baca-bacaan yang tertentu yang kadang-kadang bercampur aduk dengan bahasa-bahasa dia boleh memberi berbagai-bagai faedah. Orang curi tak boleh masuk bila baca ayat ni. Tulis azimat ni letak di penjuru rumah kita. Kemudiannya bila pencuri nak masuk, dia sedar-sedar ni laut semua sekali ni keliling rumah kita. Besok pagi tengok orang yang duduk tidur di rumah kita. Dia cuba nak masuk tak dapat. Sebab apa? Dia merasakan air laut. Dihubungkan dengan Islam. Bukan Islam tu. Islam tidak begitu. Tak begitu. Islam jika dia mengajarkan yang seumpama dia salah, dia menentang sunanil kaun. Rumah kita mesti pagar, mesti kunci. Kita Islam, kita qiyamul lail, kita segala-galanya boleh. Pintu kena kunci. Kunci dulu baru bertawakal. Kalau kita tak kunci pintu, marilah pencuri nak masuk. Tahu nantilah dia. Tangan dia patah lah nak buka pintu ni umpamanya. Kalau macam tu sebenarnya ilmu lain dia dapat tu. Tidak daripada Islam tu, dia dapat dengan token mana-mana tu, bukan daripada Islam. Islam tidak pernah menjanji begitu. Wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, akan dimasukkan ke dalam rahmat daripada Allah. Rahmat ini satu anugerah yang paling tinggi sekali. Rahmat Allah. Boleh jadi Tuhan tidak beri wang kepada kita. Wang tak mari. Masuk dalam poket terus. Semayang malam semayang 1-2 jam semayang. Besok bagi 200 masuk dalam poket kita. Tak ada apa-apa, tak ada buat kerja apa. Bagus yang mulai ni. Orang menilai ibadat ni kadang-kadang dinilai di sini. Tidak nilai dari sudut pahala, tidak nilai dari sudut rahmat Allah, tidak dinilai dari sudut kebenaran. Nilai dari sudut kebenaran sebenarnya ini bertentangan dengan sunanil kaun. Tak mahu kerja tapi mahu wang. Mana ada kaedah itu? Tidak ada dalam dunia. Tak ada. Kita mahu faedah dunia menerusi ibadat. Baca ayat ni 1000 kali, baca ayat ni 2000 kali. Kami semayang pulanya 2 rakaat selawat pula 10 kali. Baca. Kemudian yang akan jadilah tu macam mana dah. Jaya lah tu hajat kita tu misalnya. Tidak. Tak boleh. Semayang hajat tidak menjanjikan kejayaan bagi seseorang itu. Tidak menjanji. Jangan salah semayang hajat tahu berapa kali dah. Tiap-tiap bulan puasa berdoa lah dia. Tapi tak pernah berjaya pun. Siapa dia kata mesti berjaya? Tak ada. Tuhan janjinya rahmat akan diberi dan tidak dibutirkan apakah rahmat itu. Fasayudkhiluhum, mereka akan dimasuk ke dalam rahmat. Ini yang paling tinggi sekali. Wa fadlin, dan tambahan pula. Rahmat satu, wa fadlin, dan tambahan. Pun tidak dinyatakan tambahan itu tambahan macam mana. Tafsiran Puan Syekh Basmeh ni, dia katanya wa fadlin, dan lipat kurnia yang tidak terhingga. Lipat kurnia ke dalam rahmatnya, kemudian dalam kurungan yang khas iaitu surga. Itu Puan Syekh Basmeh. Quran tak cakap macam tu. Quran katanya dalam rahmat kepada Allah. Rahmat mana kasih hablas, wa fadlin, dan tambahan. Tambahan ni kita katanya dia bonus, dia bagi lebih. Gaji 12 bulan, dia bagi 13, bagi sebulan tambah. Bonus kita kata macam itulah. Wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah akan menunjukkan mereka pula ke jalan yang lurus, yakni jalan agama Islam yang membawa kepadanya. Iman dia boleh menumbuhkan satu hidayat dalam hati, boleh menumbuhkan pandangan mata hati yang tajam. Pandangan mata hati ini kadang-kadang dalam bilik yang gelap kita boleh nampak, tapi nampak dengan pandangan hati. Kita berhadapan dengan dua masalah. Kita berhadapan dengan dua pilihan.
kita mahu satu pilihan. Bagi orang yang mempunyai pandangan mata hati, dia akan memilih sesuatu yang tepat baginya. Tepat. Sebab itulah kita minta daripada Allah menerusi salat istikharah. Ada pula cara-cara salat istikharah ni, ada pula dalam keadaan. Kalau dalam keadaan kita A dengan B ni, B tu baru 20%. A tu dah 80%. Mesti menang A. Mesti menang A. Semayang istikharah berapa kali pun, kita dah buat keputusan nak kahwin dengan dia. Tak mahu orang lain. Kahwin. Semayang istikharah pun keluar-keluar nak kahwin dengan dia juga. Tak boleh buat apa dah. Ini nama Ismail istikharah. Istikharah dia kata tak boleh. Keluar-keluar yang tu juga. Orang yang tu juga. Awak macam mana? Hak yang nak tu macam mana? Bambung pun dah lama dah katanya. Lama dah baru. Tak usah sama istikharah. Istikharah ni bukan macam tu. Istikharah ni 50-50 boleh. Kita nak tambah satu lagi. Nak tambah 40 pada ni lagi. Oh, terlalu berat. Pergilah. Macam tak payah istikharah. Ada ketika ini. Jadi ini kaedahnya mesti betul. Pada salat istikharah, pada salat hajat, pada apa sekalipun. Wa yahdihim ilaihi, Allah akan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, siratan mustaqimah. Jalan agama Islam itulah jalan yang lurus yang dimaksudkan di sini. Jadi kalau begitunya, memerlu untuk bersama dengan Islam daripada awal hingga akhirnya, kita melalui banyak persimpangan. Kemudiannya persimpangan yang sebenarnya namanya siratan mustaqim. Siratal mustaqim ini memerlukan pada satu lagi kuncinya, namanya hidayat. Hidayat ini kita tak boleh sebenarnya pisahkan diri daripadanya. Pedoman hati yang menunjukkan kepada jalan itu. Nak kira-kira jalan mana yang lebih banyak gaya menarik, tentunya jalan kadang-kadang jalan dunia, jalan syaitan lebih banyak. Tapi hidayat akan bersama dengan siratal mustaqim ini. Siratal mustaqim. Hidayat bersama-sama dengan jalan ini. Begitulah ya, ayat memberikan kepada kita satu pedoman untuk bersama dengan Islam, iaitulah ujian yang terlalu banyak, hidayat, mohon hidayat kepada Allah tidak boleh dipisahkan diri daripadanya. Seterusnya, yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah, Allah SWT.